Malam ni saya nak bezakan apa perbezaan antara DAP dengan MCA. Biar orang Melayu di sini di pedalaman tahu siapa DAP, siapa MCA. Yang mana satu yang kita boleh menaruh kepercayaan. Malam ni saya bagi, dalam masa yang ada saya bagi tahu. DAP kami perjuangan 46 tahun. Sampai hari ini kita tidak akan diberi dengan wang ringgit untuk masuk Barisan Nasional. Tak boleh. Dari dulu sampai hari ini pemimpin kita ada satu dua lompat. Ada kata adalah, saya kena aku kata kodok-kodok mono si Ciroro. Tapi untuk keluar daripada dual prinsip parti tak ada sampai hari ini. Itu satu. Yang kedua, Ketua Menteri Pulau Pinang yang amat berhormat Lim Guan Eng, Setiausaha Agung DAP, pada tahun 1996 beliau adalah ahli parlimen 3 penggal. Ingat, 3 penggal Kota Melaka, ahli parlimen 3 penggal. Pada ketika itu berlaku satu insiden di mana ada seorang wanita, gadis bawah umur, orang Melayu bawah umur, anak baru sekolah, umur bawah 16 tahun, dibawa oleh neneknya untuk mengadu di sana sini kerana wanita ini sudah diperkosakan oleh seorang pemimpin besar. Pergi jumpa UMNO, UMNO tak berani membela sebab yang melibatkan itu orang kuat UMNO. Jadi UMNO pun sunyi sepi, tak berani. Jumpa MCA, MCA pentingkan fulus, ini dia tak nak sentuh. Jumpa MIC, MIC kasa kurang kat, ayo sami, tak boleh. Tak boleh pula, Sami tak boleh, Sami belu tak boleh. Akhirnya nenek ini, anak cucunya sudah diperkosakan oleh pemimpin, tak ada tempat mengadu. Siapa yang akan pertahankan hak dia, bela dia, tak ada tempat. Akhirnya nenek ini hilang akal, bukan hilang, tak tahu nak cari siapa. Akhirnya dia nak pergi jumpa satu pemimpin DAP yang selama ini dituduh anti Melayu, anti Islam, komunis, Cawanis. Dia jumpa Lim Guan Eng di Melaka. Kebetulan nenek ini orang Melaka, perempuan ini Melaka juga. Jumpa, beritahu kisah benar bagaimana cucunya dinolai oleh seorang pemimpin besar. Dan Lim Guan Eng dah dengar cerita itu. Lim Guan Eng tanpa memikirkan panjang, Lim Guan Eng mengambil keputusan, sikap yang terus. Beliau mau pertahankan hak wanita, maruah wanita ini. Beliau dedahkan, beliau bersetuju dengan neneknya, saya akan dedah, akan bantu nak dedahkan siapa yang melakukan kerja jahat ini. Akhirnya Lim Guan Eng bongkarkan perkara ini, panggil media semua, tuduh bekas ketua menteri Melaka, namanya Tan Sri Rahim Kecil, Tambi Kecil, Tan Sri Rahim Tambi Cilik Kecil. Inilah yang melakukan kerja sial ini. Akhirnya satu dunia tahu perkara ini, dan jawatan Ketua Menteri Tan Sri Rahim pun hilang. Tetapi beliau di luar juga tidak dicekal, tidak ditangkap. Lim Guan Eng yang pertahankan hak wanita ini, Lim Guan Eng ditangkap oleh rejim Mahathir, masuk ke penjara Kajang 18 bulan. Masuk penjara Kajang, yang seronok Tan Sri Rahim, yang pertahankan Lim Guan Eng, tapi yang masuk penjara Lim Guan Eng. Ini undang-undang apa? The Law of the Jungle, undang-undang rimba. Ini yang berlaku. Kisah benar ini, bukan saya reka. Saya tidak mau reka cerita, tapi ini kisah benar. Walaupun dah lama sikit, tapi masih segar dalam ingatan kita. Ini berlaku. Dan saya nak tanya, Lim Guan Eng hilang pencen 3 penggal ahli parlimen, hilang sebab masuk penjara, hilang pencen. Pada masa yang sama, Lim Guan Eng hilang lagi apa? Beliau adalah seorang accountant lulusan University Monash di Australia. Oleh kerana masuk 18 tahun, Lim Guan Eng hilang kelayakan sebagai accountant bertauliah. Maknanya apabila Lim Guan Eng keluar daripada penjara Kajang, beliau adalah lebih kurang ibu-ibu bapa-bapa di Feda ini, orang biasa je, apa pun tak. Ini harga perjuangan yang dibayar. Ini rekod DAP pertahankan Melayu. Lim Guan Eng tidak kira kerana nenek ini Melayu, perempuan ini Melayu, atau Cina baru saya tolong. Tidak. Kita pertahankan. Itulah prinsip yang saya nyatakan. Kita menentang kemungkaran, menegakkan keadilan. Ini yang
DAP. Saya nak tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan, MCA ada rekod macam ni ke? Adakah MCA ada rekod macam ni? Tak ada. Saya nak tanya, siapa presiden MCA ya? Chua Solek bin Abdullah. UMNO kata ini Melayu. So, DAP Cina. Okey, Melayu. Yang UMNO lah, dalam persepsi UMNO itu Melayu. Okey. Chua Solek bin Abdullah. Okay. Chua Solek ini tuan-tuan, dia bukan saja tak ada rekod pertahankan orang Melayu, tak ada rekod membela orang Melayu, tapi dia ada rekod sebaliknya. Rekod apa? Malam ni saya beritahu. Baru-baru ini, bulan 11 yang lepas, dalam Perhimpunan Agung MCA di Jalan Ampang, lebih kurang 2,000 perwakilan. Chua Solek dalam ucapannya di depan Perdana Menteri satu Mongolia, Najib duduk di tepi. Apa Chua Solek cakap? Ingat tuan-tuan di kampung, putusan Malaysia tak keluar berita ini. TV3 lagi Jawa tak keluar. Tapi ini kenyataan. Chua Solek dalam ucapan, beliau mengutuk. Dia kutuk apa? Kalau Pakatan Rakyat menang, PAS akan jadi ketua di depan Cina. UMNO masuk kampung bilang apa? Tuduh kalau Pakatan Rakyat menang, DAP jadi ketua. MCA depan orang Cina, dia beritahu kalau Pakatan Rakyat menang, PAS jadi ketua. Jadi saya pun heran, mana satu jadi ketua? Saya pun tak tahu. Tak apa. Dalam himpunan Cina dia beritahu, semua Cina, seluruhnya Cina. Okey, Chua Solek Melayu. Dia beritahu, kalau Pakatan Rakyat menang, Cina-Cina, engkau lah kena jaga Cina-Cina. Cina-Cina kena waspada. Sebab PAS akan laksanakan syariat Islam, hukum hudud. Dan apabila PAS laksanakan syariat Islam, kamu sokong DAP turut sama, maknanya negara kita akan mundur. Okey? Satu, tuduhan pertama, laksanakan hukum hudud syariah Islam, negara akan mundur. Satu tuduhan Chua Solek yang pertama. Yang kedua, mengikut perangkaan Chua Solek kata apa? Kalau undang-undang Islam dilaksanakan hukum hudud, akan ada 1.2 juta rakyat Malaysia hilang pekerjaan. 1.2 juta rakyat Malaysia hilang pekerjaan. Cukup dua tuduhan ini. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, dalam Islam, hukum hudud ini hukum Tuhan, hukum Allah, betul? Bukan legal sendiri, betul tak? Okey. Kami dalam DAP, PKR, PAS, kita dah nyatakan, kita boleh tak setuju dengan hukum hudud, boleh tak setuju, kita nyatakan, boleh. Tetapi kita kena hormat. Ini hukum Islam. Tak setuju tak apa, you cakap tak setuju, tapi jangan hina, betul tak? Jangan hina. Saya nak tanya Chua Solek bin Abdullah ini, dari mana beliau dapat perangkaan, butiran, angka yang mengatakan apabila laksanakan hukum hudud, 1.2 juta rakyat kita akan menganggur? Saya nak tanya Chua Solek malam ni. SB, tolong cantik. Dari mana perangkaan ini? Tak ada. Tak ada satu pakar ekonomi siapa yang keluarkan perangkaan ini, tak ada. Chua Solek main tembak saja. Main tembak. Ini menghina Islam, betul atau tidak? Ini kebiadaban yang paling tinggi di depan, menghina, biadab. Tapi Najib apa? Najib menang, mingkem, mulutnya ditampar plaster, tak berani nak cakap. Tegurlah Chua Solek, tak boleh nak cakap macam tu. Tak berani, tak ada keberanian. Ini dari yang UMNO yang dikatakan pertahankan Islam. Depan Perdana Menteri pun Chua Solek hina Islam. Kamu nak percaya dengan UMNO lagi, tuan-tuan? Tak payahlah tinggalkan UMNO, tuan-tuan. DAP kita nyatakan, kalau kita tak setuju tak apa, kita hormat. Kita tak boleh nak hina. Ini hina, tuan-tuan. Ini perbezaan antara DAP dengan MCA. Jadi tuan-tuan, fikirkan, yang mana satu lebih selamat untuk orang Melayu, yang mana satu lebih mesra dengan orang Melayu. Lim Guading di Pulau Pinang, saya tak perlu cakap lagi lah bagaimana pentadbiran 5 tahun DAP di Pulau Pinang. Dulu bantuan Islam untuk pembangunan Haiwal Islam, Ko Sukun bin Sukun, Melayu lah, Melayu, 12 juta untuk Haiwal Islam. Lim Guading sampai hari ini dah 5 tahun. Tahun ini 60 juta untuk Haiwal Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, fikirkan, kawan-kawan UMNO di sini, JKK-nya, ketua cawangan,
kita tanya, tak apa, kita berhujah secara ilmiah, tak apa, tanya, tolong sangka, skor sukun dulu berapa, sekarang kita berapa, ada kita hina? Tak ada. Jadi inilah contoh yang kita nak beritahu kepada tuan-tuan dan puan-puan. Oleh yang demikian, cukup dengan sebaran-sebaran UMNO ini, jangan kita percaya. Jangan nak cuba nak menggugat, ganggu-gugat persatuan, ganggu-gugat pakatan kami. Perpaduan kami ini tidak akan tergugat. Tuan-tuan dan puan-puan nak percaya ke tidak? UMNO sekarang dengan MCA mereka cuba cocok supaya PAS atau DAP keluar pakatan. Percaya tak kalau malam ini saya DAP, saya mewakili DAP Malaysia. Oh, sekejap saya nak umumkan. Ini TV3 di sini, utusan meloya. Ini TV ATM 1. Okey, saya Setiausaha Agong sementara waktu lah. Sementara waktu. Dengan ini saya sebagai Setiausaha Agong DAP. Pada malam ini saya menyatakan bahawa kami DAP seluruhnya kami telah merasa tertindas dan dianiaya dalam Pakatan Rakyat. Maka dengan itu saya dengan rasminya mengumumkan bahawa kami DAP pada malam ini keluar secara rasmi daripada Pakatan Rakyat, berkuat kuasa serta-merta. Tuan-tuan dan puan-puan, percaya ke tidak, besok pagi pukul 11 Najib akan menghadap Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong, akan bubarkan parlimen. Setuju? Itulah agenda mereka. Mereka dah pecahkan kita. Tapi tuan-tuan, kami dah masak dengan terajang politik. DAP dah matang, PAS pun dah matang. Kalau PAS keluar pun nanti akan umum, betul tak? Jadi kami dah matang. Kami tak akan makan perangkap ini oleh Barisan Nasional. Malah dalam kami dah 5 tahun dalam Pakatan Rakyat di Selangor, di Kelantan, Kedah, Pulau Pinang, seluruh Malaysia. Muafakat kami PKR, PAS, DAP semakin hari semakin kukuh, bagaikan Pinang dibelah dua. Jadi maka dengan itu tuan-tuan, malam ni saya nak umum, kami DAP tidak akan keluar daripada Pakatan Rakyat. Malah kami akan bekerja dengan lebih kuat. Kami mendukung agenda perjuangan Pakatan Rakyat, akan terus istiqamah dalam perjuangan sampai Barisan Nasional tumbang. Ini yang kita hendak. Jadi tak perlulah UMNO nak cuba-cuba korek-korek. PAS engkau ni apalah, boleh kerjasama dengan DAP. Kita Melayu dengan Melayu tak boleh kerjasama. Apalah PAS ini, tali balut DAP ada? Ada, Ustaz Sulaiman selalu kena tuduh. Ini tali balut DAP, ini UMNO. Kita Melayu-Melayu tak boleh sokong. Ini lah UMNO. UMNO dah lemah mau mampus, baru ingat PAS. Dulu UMNO kuat ingat PAS kah? Ada ingat? Saya tahulah. Jadi UMNO ini tak boleh percaya tuan-tuan. Lambo tenang kui bo siang kuyo. Betul? Jadi dalam masa yang hampir singkat ini, saya nak nyatakan juga dengan satu tentang sekarang ramai orang di FEDA ini tiap-tiap pagi ramai yang dipanggil pergi ke Dewan, dibera, ditemeluk, beratur 2 jam 3 jam tunggu pemimpin UMNO datang, Ismail Sabri ke Saifuddin Abdullah ke, ya, datang nak ambil apa? Bantuan rakyat satu Malaysia, BRIM 500. Tak apa tuan-tuan, pergi ambil cuti pergi ambil, jangan tak ambil. Sebab apa? Itu duit siapa tuan-tuan? Duit pembayar cukai, duit saya, duit kamu, duit tuan-tuan dan puan-puan, duit pembayar cukai. Harus kita ingat, kenapa dulu 56 tahun mereka tak bagi, baru setahun 2 ini baru mereka bagi BRIM. Kenapa? Sebab puncanya Pakatan Rakyat sudah kuat menggugat kestabilan mereka, menggugat kuasa mereka, barulah mereka terpaksa gunakan fulus untuk pancing undi tuan-tuan dan puan-puan. Setuju atau tidak? Yang keduanya, ini duit kita kena ambil. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ingat, kalau duit ini duit Najib ataupun duit Rosmah, tuan-tuan jangan ambil, sebab belum tentu halal.
Jangan ambil. Tapi duit kerajaan, duit pembayar cukai saya, Melayu, Cina, India yang bayar, kita ambil, wajib ambil. Dan simpan bagi 300 kepada isteri kesayangan kita untuk belanja rapor, sebab minyak naik, minyak masak naik harga ke, susu naik, tepung naik, gula naik. 300 kita untuk tampung, tak apa. Simpan 200 simpan. Datang ceramah Pakatan Rakyat, hurulkan perjuangan ini sedikit-sedikit untuk Pakatan Rakyat. Boleh? Sampai pilihan raya, hulurkan lagi yang baki, saki baki, pasang bendera, perjuangkan untuk Pakatan Rakyat, untuk kebenaran. Boleh kata boleh? Ini soal BRIM. Tuan-tuan dan perempuan, saya masih ingat di Kelantan, harga di Kelantan, ramai orang di Terengganu, di Kelantan, orang utara Semenanjung Timur ini, mereka suka membera apa? Beruk tahu, beruk. Katek, monyet lah, dia macam monyet lah, hampir kera-kera lah. Okey, monkey. Okey, beruk ini di Kelantan, di Terengganu, beruk yang dilatih untuk pancat pokok kelapa. Dia pegang pokok kelapa, dia panggil nyong. Pokok nyong, pokok kelapa, petik kelapa. Beruk yang dilatih di Kelantan, harga dia berapa tahu tak? RM680. Paling murah. Beruk pun RM680, tuan-tuan. Okey, tak apa. Satu cerita dia macam ni. Beruk satu hari, tuan tu pergi beli beruk yang dilatih oleh jurulatih. Tuan tu beli yang paling mahal RM1,200. Dia pergi yang bawah sikit, RM680, sebab dia nak petik kelapa. Dia beli beruk tu balik, dan jurulatih dah ajar bagaimana untuk petuanya panjat kelapa. Okey, apabila beruk itu sudah dibeli sampai ke kampung, tuannya nak cuba macam mana prestasi beruk je. Okey, dia pergi ke pokok kelapa dan dia cuba. Hari ini dia nak minum air kelapa muda. Jadi beruk yang terlatih, dia bukan panggil hoi naik, hoi, tak boleh. Ini beruk sudah pergi universiti, dia ada Twitter, ada Facebook. Ini lain sikit. Dia sudah terlatih, dia lain sikit, tuan-tuan. Dia orang podo sami mahun. Dia mesti pintar. Okey, jadi beruk ini dia ada caranya. Dia nak panjat, kalau dia nak petik kelapa muda, dia kena macam ni, pop 2 kali, pukul 2 kali, pop, baru beruk tu akan naik, naik atas. Dan tunggu dalam masa 10 minit, pop, satu muhi besar, satu tandan kelapa hijau turun. Kelapa muda turun. Ini beruk yang terlatih. Okey, dan tuan ini kalau dia nak kelapa tua, dia akan pukul pop 3 kali. Beruk tu akan naik balik ke atas, dan dalam masa 10 minit gugur satu tandan kelapa yang coklat, kelapa tua untuk masak kari, guna ampas dan sebagainya. Ini beruk yang terlatih. Dan tuan ini suka kerana beruk ni sudah latih. Harga RM680. Dia bawa ke sini, bawa ke sana, tiap-tiap hari dengan kerja. Pada satu hari, tuannya bawa pergi tepi jalan, ada berapa pokok. Hari ini tuannya nak masak kari. Akhirnya tuannya pun panggil beruk, come on, pop 3 kali. Beruk tu tak berganjak macam ni. Beruk ni tak berganjak. Pokok kelapa di situ, tapi beruk tak berganjak macam ni. Macam ni, tak berganjak. Kemudian ini tuan kata, apa ini beruk ni hari ni Dia tak boleh pukul. Mungkin kelapa tua tak ada, mungkin nak kelapa muda. Okey, pop 2 kali. Beruk tu tetap di situ, tak berganjak. Goyang sini, goyang sana, tengok atas, geleng-geleng kepala. Akhirnya tuannya pun serba salah. Apa macam ini hari ini beruk ini? Apa sal? Okey, akhirnya tuannya pun pukul 2 kali, pukul 3 kali, tak mau naik. Beruk tengok atas, tengok bawah, tengok atas, tengok bawah, tengok tuan, tak mau naik. Hei, tuan ini boleh hilang akal. Akhirnya tuan tanya, hoi, tak mau naik, tak mau naik. Kemudian tuan-tuan kata ini mesti ada sesuatu tak betul, betul tak? Akhirnya tuan pun tengok ke atas, pandang ke atas pokok kelapa. Lah, terkejut tuannya, sebab di atas pokok kelapa ada bendera racing. Ada bendera biru racing. Beruk tak mau naik. Nampak tak? Beruk pun tolak tolak biru dia tak nak. 680 harga dia, tapi dia tak nak.
Tuan-tuan dan puan-puan, ini cerita betul ni, cerita betul. Ada pasang sebau di Kelantan, dia orang pasang bendera sampai pokok kelapa, betul tak? Sebab bendera biru di sana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tak apa ini lawak, tapi ini betul. Betul. Tuan-tuan 500 ini kita ambil, tapi ingat kali ini undi kita jangan terganggu untuk kepada barisan yang Cina. Kerana apa? Kerana kali ini kita nak angkat perjuangan rakyat. Oleh kerana sudah masa semakin suntuh. Kalau nak tambah sikit-sikit boleh ya? Ada sikit-sikit masa kecederaan ada. Ada. Okey. 5 minit terakhir lah. Okey. SB tak apalah hari ini. Jauh datang. Saya nak bongkarkan ada seorang pemimpin di negeri Selangor. Orang Melayu, orang UMNO. Di depan Melayu dia sibuk. Hidup Melayu. Perjuangan rakyat dilahulukan. Kita dengar berkobar-kobar semangat. Tapi orang ini dalam senyap-senyap menang-menang dia sapu tanah. Sapu tanah zaman barisan Cina. Pemimpin besar ni bukan kecil. Di tangan saya ada satu dokumen. Saya sudah bongkarkan berapa bulan yang lepas dokumen ini. Orang ini dia masuk sapu tanah, mohon tanah. Masuk oleh kerana pemimpin UMNO mohon tanah dengan kerajaan dulu, kerajaan UMNO yang pertimbangkan esko UMNO, menteri besar UMNO, akhirnya UMNO lulus kepada UMNO. Ini pusing keliling dia. Tuan-tuan, berapa tanah dia dapat? 2 ekar? No. 3 ekar? No. Piro? 5? 10? Bukan. 15? Bukan. 20? No. Itu. Piro? Dia dapat 30 ekar. Berapa premium dia bayar? 9.760 ringgit. 9760 premium. Saya nak tanya kawan-kawan di sini, kalau hari ini kerajaan bagi 30 ekar kepada tuan, suruh bayar 9.760, sanggup atau tak sanggup? Semua sanggup, saya pun sanggup. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kita tak ada peluang. Sebab bukan kroni mereka. Saya pun tak ada peluang. Tak apa. Tapi orang pemimpin besar ini dia dapat 30 ekar. Siapa orang ini? Orang ini dalam geran yang saya ada, namanya Noh bin Haji Omar. Noh bin Haji Omar, ahli Parlimen Tanjung Karang, merangkap Menteri Pertanian Samseng Noh Omar. Nampak? 30 ekar. Saya dah dedahkan 3 bulan yang lepas. Saya minta Noh Omar berjelaskan kepada rakyat kenapa kamu pertahankan hak rakyat, lalu meneng-meneng diam-diam kamu sapu 30 ekar. Tolong jawab. Dia tak boleh jawab, tuan-tuan. Dia kata dia ada hak. Tuan-tuan dan puan-puan, tak malu ke kita sebagai pemimpin? Kita nak tolong rakyat tapi curi-curi kita sapu tanah. Ini persoalannya di sini, tuan-tuan dan puan-puan. Dan belum cukup dengan itu. Di bawah geran itu ada satu kebit. Dan kebit ini saya cari pejabat tanah, cari. Dalam kebit ini saya dapat satu dokumen rahsia. Dokumen apa? Akuan sumpah, akuan berkanun. Di situ tertulis bahawa syarikat Pristine Agrofood Sendirian Berhad telah mengadakan kerjasama usaha sama dengan Noh bin Haji Omar untuk menternak udang. Nah, Menteri Pertanian sudah jadi Menteri Udang. Siapa Pristine Agrofood ini? Saya cek balik loh. Pemiliknya Cupatik, orang kuat MCA Sekinchan, Kauke Sekinchan. Usaha sama dengan Noh Omar ternak udang. Akhirnya saya cabah Noh Omar. Wahai Menteri Pertanian Noh Omar, kamu kena beri penjelasan kepada rakyat kenapa kamu ternak udang. Sebab udang ini adalah di bawah portfolio kamu sebagai Menteri Pertanian. Jaga udang, jaga ketam, jaga ikan, jaga kelapa, jaga padi. Betul? Ini portfolio kamu. Ini salah guna kuasa, bercanggahan kepentingan, conflict of interest, dan juga apa? Rasuah. Kamu kena tunjuk. Jelaskan kepada rakyat. Kalau tak boleh, kamu datang jawatan. Akhirnya Noh Omar melenting hari esok. Dia beritahu surat khabar ini Sekinchan, DAP Sekinchan Muslim. Saya nak saman lagi, nak sambang saya. Saman, tak apa. Dia kata dia tak tahu. Saya Menteri Pertanian. Saya nak merasai bagaimana
menjadi petani ternak udang tak boleh ke? Ini jawapan yang pertama. Hari pertama dia jawab. Kemudian hari ke esok dia jawab lagi. Dia kata Skincan ni tak faham. Saya nak bagi contoh. Nong Omar kata, saya nak bagi contoh. Takkanlah Menteri Perumahan tak boleh beri rumah? Nong Omar tanya. Dia persoalkan. Takkanlah Menteri Perumahan tak boleh beri rumah? Akhirnya saya jawab hari ketiga. Wahai Nong Omar, Menteri Perumahan boleh beli rumah, tetapi Menteri Perumahan orang kena jadi pemaju gawe rumah. Menteri Perumahan tidak boleh jadi pemaju bina rumah, tak boleh. Dia boleh beli rumah tapi tak boleh jadi pemaju bina rumah, sebab perumahan ini di bawah bidang kuasa Menteri Perumahan. Kalau dia buat konflik of interest, salah guna kuasa, rasuah. Begitu juga dengan kamu Samsing Nong Omar. Kamu Menteri Pertanian, kamu boleh beli udang, kamu boleh makan udang, termasuk dengan otaknya, tetapi kamu tidak boleh terlibat sebagai penternak udang, sebab ini bercanggah kepentingan konflik of interest dan juga salah guna kuasa, rasuah. Saya cabar. Akhirnya Nong Omar melenting. Saya bagi tahu Nong Omar, MACC minta MACC Suruhanjaya pencegah rasuah siasat Nong Omar ini. Kalau tak siasat, tunggu lagi 40 hari pilihan raya sampai. Apabila Pakatan Rakyat marah ke Putrajaya, kita akan buka fail untuk Nong Omar kes ini. Kalau didapati sekiranya rasuah, salah guna kuasa, kita akan heret Nong Omar ke dalam penjara. Boleh ke tak boleh? Boleh. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Akhir sekali, saya nak bagi tahu, ini mungkin ceramah saya di sini yang terakhir sebelum pilihan raya. Sebab masa dah tak cukup. Saya nak pergi tempat lain kali yang lain. Tapi yang penting, mesej yang saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan iki bengi, jangan lok lewangi. Kape jangan lok lewangi. Cowone banjane kulaan kape. Minta tolong kali ini. Kali ini kita kena sehati, sejiwa, sepakat. Melayu, Cina, India, Karazan, Iban. Ini kalilah kita kena marah ke Putrajaya dan kita tawan negeri Pahang ini. Boleh ke tak boleh? Kita ucapkan cukup sudah, cukup sampai di sini saja. Ucapkan selamat tinggal kepada Barisan Nasional. Kita angkat Pakatan Rakyat. Boleh? Sekian saja. Terima kasih. Nantri wanakam belilaan kesuwun.